Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung perbahasan daripada sebuah kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita sudah pun sampai pada muka surat berapa? 33 kesan dan faedah. Jadi waktu kita berada di tajuk yang terakhir. Jadi muka surat 133 baris yang keempat daripada atas. Tajuk dia iaitu kesan dan faedah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dia. Boleh kita sebut sebagai kesimpulan daripada kita beriman kepada Allah. Apa natijah dia? Apa natijah dia? Apa keputusan dia? Sekira kalau ada yang ni dekat kita, berarti benarlah akidah kita selama ini. Ni selama ni yang kita mengaku kata kita ni beriman, kita ni nak pertahankan iman, keimanan sebagainya, mesti kena ada yang ni. Sebab ni intipati. Boleh kita sebut sebagai intipati. Apa kesan kita sebut sebagai iman, akal tunjang kepada Islam kita ini. Jadi tidak ada kesangsian, tidak ada keraguan. Itu maksud dia sempurna i'tiqad. Merealisasikan pengesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah. Ni apabila dia sudah yakin inilah platform yang benar, inilah akidah yang syumul, maka dia hanya bertawakal kepada Allah, tak bergantung kepada selain daripada Allah dalam apa keadaan. Dalam apa keadaan, sama ada masa sihat dia ke, atau masa dia sakit ke, masa dia senang ke, masa dia susah ke, sentiasa pergantungan dia kepada Allah. Kalau senang sihat ni orang tak kisah sangat, tapi apabila kena satu-satu ujian, kat situ dah nak tengok betul-betul tak dia nak tawakal kepada Allah. Sakit, masa tu ada yang berjaya pertahankan akidah dia, ada yang kecundang, ada yang gagal. Dia pergi cari selain daripada Allah, terpaksa masuk hutan, naik bukit, turun bukit. Orang kata duduk dalam gua 4-5 hari, dia kata tambah sikit. Apa kata 4-5, aku tambah jadi 6 hari. Sampai macam tu kerana apa? Kerana dia rasa ada kuasa yang lain daripada Allah. Maka kalau selama ini dia bercakap tentang akidah hebat, mungkin dia kata dia khatam buku akidah 2-3 buah, ni semua sandiwara, ni semua palsu semata-mata. Kerana akhirnya akidah dia tergugat, kerana ada pergantungan lain daripada Allah. Tidak takut kepada yang lain, hanya yang dia takut Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kata tak boleh takut langsung, atas langkah berhati-hati, hanya mutlaknya kita takut Allah. Tapi yang lain tu sebab kita dituntut pelihara nyawa, dan Nabi sendiri pun kata, larilah kamu daripada singa, lari kamu daripada singa. Apabila takut kepada satu-satu penyakit, sama ada yang Nabi sebut dalam hadis itu kusta, lari kamu daripada kusta macam kamu lari daripada singa.
Maksudnya apa? Maksud tak salah. Nak elak daripada bahaya tak salah. Nak lari daripada singa tu tak salah. Kalau salah, Nabi tak sebut ungkapan yang macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Ada begitu. Tapi mutlaknya yang kita takut tu Allah. Tidak ada yang selain daripada dia. Baik. Jadi sama ada kita takut, jangan takut selain daripada Allah, dan tidak menyembah hanya semata-mata kita sembah Allah, tidak boleh sembah yang lain. Yang ni memang asal kepada akidah kita. Apa faedah akidah kita sambil kita duk sembah yang lain? Tidak ada penyembahan yang lain selain daripada Allah. Inilah nikmat besar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang mukmin. Apa dia? Yang kata nikmat terbesar apa dia? Iman. Iman ni adalah nikmat yang terbesar. Kita tak dapat yang lain pun tak apa. Apa-apa yang sememangnya perlu didapati orang lain dapat dan seumpamanya, kita tak dapat pun sebab asal kita dapat satu nikmat yang paling besar daripada itu. Apa? Iman. Kalau tak dapat iman, kalau tak dapat akidah, apa faedah kekayaan? Apa faedah kedudukan? Apa faedah pangkat dan seumpamanya? Tak ada faedah langsung. Hidup pun mungkin tak tenteram. Dia tenteram dengan akidah. Ataupun dia kata tenteram pasal aku kaya, pasal aku ada bodyguard, aku ada orang-orang suruhan. Nak pergi mana, mereka pergi dulu. Mereka tengok pas sekali dengan aku pula berapa puluh orang yang diikut. Di bawah pun ada, di atas pun ada. Tak cukup dengan drone, orang terbang pun ada. Terbang tengok. Pasal apa? Kalau drone dia tangkap gambar macam tu, yang kawan duk terbang ni dia boleh terekam terus. Katalah. Oh, dia kata tenteram apa? Bolehlah nak tenteram sikit kat dunia, tetapi dalam kubur hang tak terlepas. Kat padang mahsyar dan seterusnya meranalah. Sebab apa? Sebab akidah dia palsu. Akidah dia palsu. Kerana ini dia tidak ada akidah yang sempurna atau akidah yang tulen, atau memang dia tidak ada akidah langsung. Hanya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jangan duk kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu dengan keredaan. Ada Allah Ta'ala reda, ada Allah Ta'ala tidak reda. Kita tengok contoh macam Namrud. Allah reda ke? Fir'aun. Allah reda ke? Kaya tak? Kaya. Dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perbandingan tentang nikmat tauhid ini dan menyatakan bahawasanya nikmat rabbaniyah selayaknya disyukuri dan dilahirkan pujian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Artinya Allah memberikan satu perbandingan, contoh perbandingan atau misal perbandingan. Seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi, yang bertentangan tabiat dan kemahuannya, dan seorang hamba lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang sahaja. Adakah kedua-dua hamba ini sama keadaannya? Sama tak sama? Satu orang hamba, tapi tuan dia ramai. Satu hamba yang lain pula, tuan dia seorang. Tuan seorang dengan tuan ramai, serupa tak? Mana nak serupa seorang dengan ramai? Seorang, mana nak sama dengan ramai? Kat situlah.
Kan? Supaya kita fikir. Dah seorang tak sama dengan ramai, sudah tentu kedudukan hamba tersebut dalam keadaan yang tak ketahuan, tak tentu pasal Tuhan yang ramai. Ucapkanlah Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita sudah ada Allah. Dialah Tuhan kita yang tunggal, yang esa, yang wahdaniyah. Sudah tentu kita akan tenang. Kalau kata Tuhan di kalangan manusia pun, kita dah rasa sesuatu yang lain berbanding dengan Tuhan yang ramai. Tuhan yang ramai ni, Tuhan ni suruh kau ni buat macam ni. Selagi bila dia buat, Tuhan yang kedua kata pula, siapa? Hang buat kan aku suruh hang rehat. Nampak? Pening tak kawan tu? Ni kita buat contoh. Hamba yang banyak Tuhan. Hamba ni kata apa dia? Hamba ni kata, hang pergi cuci lantai. Tak pergi mai Tuhan pula, dia kata, siapa hang cuci lantai? Aku suruh pergi market. Susah dia. Dia begitu kan? Kalau yang seorang, kena pula Tuhan tu baik dengan dia. Dah lah seorang. Tuhan baik pula dengan dia. Betul Tuhan dia suruh apa? Dia suruh rehat dia. Pasal apa suruh rehat? Dia kan hamba. Dah kita kata tadi, Tuhan yang baik dengan dia. Dia suruh rehat. Tuhan nak suruh saya buat apa? Tak suruh. Kalau tak suruh saya, apa faedah saya jadi hamba? Sajalah dah aku beli hang kat market. Depa jual hamba, lelong. Ada persen pula, 25% potongan. Ada diskaun pula, hamba ada diskaun. Aku beli, jadi hamba aku. Lah saya nak buat apa? Tak payah buat. Rehat. Sampai bila saya nak rehat? Sampai habis umur. Tu dia. Waktu ni support nak buat, aku buat. Takkan Tuhan buat. Contoh. Tak apalah. Mana ada macam tu Ustaz, mesti Tuhan dia suruh. Tak apalah, Tuhan suruh. Tapi kalau Tuhan seorang, mudah dia buat kerja. Suruh buat ni, dia buat. Suruh rehat. Suruh buat ni, dia buat. Berbanding dengan Tuhan yang ramai. Situ sudahlah, kita dah nampak dah. Tuhan seorang dengan Tuhan ramai, yang semua Tuhan ini manusia. Berbeza dengan Tuhan yang dia itu adalah Allah. Manusia ni kalau baik pun ada perasaan yang tidak baik. Biasa manusia. Ya Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran, manusia ni lemah. Kerana dha'ifa, lemah. Lagi ada nafsu amarah manusia ni. Nampak? Tapi Allah Maha Adil. Sabur, Maha Penyabang. Dia apa lagi? Rahman, Rahim dan sebagainya. Al-Halim, Al-Qudus, As-Salam. Allah tak akan menyusahkan kita. Allah tak menyusahkan kita. Kalau kita ada Tuhan, Tuhan tu baik dengan kita. Sakit, habang kat Tuhan, maka Tuhan akan mai bagi ubat ke, bawa kita buat rawatan dan sebagainya. Itu kita kata Tuhan yang ada hati perut yang baik. Tapi kita ada Allah, tak payah habang. Allah Maha mengetahui. Tak payah habang. Apa yang ada di hati, dia tahu terus. Kalau manusia, mana dia tahu apa yang ada di hati, kita kena habang. Itu pun kalau dia nak layan. Kalau tidak, dia tak layan. Allah tak pernah kecewakan hamba dia. Kalau dia bagi sakit, dia bagi sembuh. Begitu. Beza antara Tuhan yang baik dengan Allah. Jadi ini perbandingan yang Allah Ta'ala suruh kita fikir. Manusia dengan manusia pun dah nampak dah bezanya. Apatah lagi kalau Tuhan manusia dengan Tuhan yang nama dia Allah. Maka ucapkanlah Alhamdulillah sebagai bersyukur terhadap penjelasan soal tauhid ini. Bahkan kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid.
Tapi ramai yang tak tahu. Yang tahu tak ramai. Siapa yang tak ramai? Kita. Kan? Kita yang tak ramai ni tahu. Pasal apa kita boleh tahu, mereka tak tahu? Pasal kita mengaji. Kita muzakarah ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu. Tetapi yang malangnya, yang duduk dalam majlis ilmu pun macam tak mengaji. Yang tak mengaji, payah Ustaz, tak boleh buat apa Ustaz. Kan tak ajak, mereka tak mau. Mereka kata boleh duduk pandai sendiri. Tak apalah, mereka dah ambil jalan tu. Tapi ada kalangan kita yang mau mengaji. Yang mau, tapi tak mau beramai. Mengaji tak apa, beramai tak mau. Apa faedah mengaji? Kalau tak mau beramai, apa faedah mengaji? Lagi teruk dia esok di akhirat sebab ada ilmu yang tidak diamalkan. Surah Az-Zumar ayat 29. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi